Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Ustazah harap semua sihat, ceria dan terus bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Walaupun apa yang berlaku di luar sana, anak-anak jangan tinggalkan pelajaran anda. Ustazah Zamzam Atirah binti Muhammad Zain, Guru Usuluddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah Tumpat, Kelantan. Pada hari ini, Ustazah akan membincangkan satu tajuk ilmu mantik iaitu At-Ta'rif. Tajuk ini merupakan salah satu daripada tajuk yang terdapat di dalam bab 2 iaitu kaedah-kaedah mantik. At-Ta'rif, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menerangkan bahagian At-Ta'rif beserta contoh bagi setiap bahagian. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran berkenaan tajuk At-Ta'rif, terlebih dahulu cuba kita tengok contoh-contoh soalan yang telah keluar dalam bab ini. Okey, soalan-soalan yang keluar antaranya ialah berikan pengertian At-Ta'rif. Soalan ini telah keluar dalam STPM 2016 soalan 2A dan telah memperuntukkan 2 markah. Okey. Seterusnya adalah soalan yang kedua. Nyatakan 4 jenis ta'rif ghairu mantiki. Okey, soalan ini keluar pada tahun 2017 dengan memperuntukkan 4 markah dan soalan 2A. Seterusnya tajuk soalan yang keluar dalam tajuk ini ialah bina ta'rif bi had at-tam bagi perkara berikut. Okey, dia minta pelajar-pelajar memberikan ta'rif mengikut had tam bagi yang pertama kereta. Okey, apakah ta'rif bil had tam bagi kereta? Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, rumah. Dan yang keempat, ilmu. Soalan berikutnya, soalan yang keempat, soalan mendatangkan contoh. Contoh pertama, Encik X menunjukkan ke arah kereta apabila anaknya bertanya, apakah itu kereta? Soalan 2. Berani ialah tidak takut. 3. Zulaikha ialah bulan purnama. Keempat, nasi ialah rice, manakala rice ialah al-arus. Okey, soalannya berdasarkan contoh yang telah diberikan di atas, jelaskan jenis ta'rifnya. Okey, soalan ini dikemukakan pada tahun 2017 dan memperuntukkan 2 markah untuk setiap soalan. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan tentang contoh dan bahagian ta'rif, terlebih dahulu lebih baik kalau kita mengetahui apakah maksud ataupun definisi At-Ta'rif. At-Ta'rif mengikut pendapat ahli mantik ialah penjelasan atau penerangan tentang sesuatu perkara dengan menyatakan sifat dan unsur asasi atau unsur khusus yang dapat membezakannya dengan benda lain. Okey? Jelas di situ perlu disebutkan sifat dan unsur asasi atau unsur khusus yang dapat membezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seterusnya, kita cuba lihat pembahagian
at-ta'rif. At-ta'rif dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang besar, iaitu yang pertama, at-ta'rif al-mantiki. Okay, at-ta'rif al-mantiki ini juga dikenali sebagai at-ta'rif al-hakiki. Dan bahagian yang kedua adalah at-ta'rif ghairu al-mantiki. At-ta'rif ghairu al-mantiki. Penjelasan lanjut berkenaan pembahagian ini akan dibincangkan dalam slide yang seterusnya. Okey, at-ta'rif al-mantiki atau at-ta'rif al-hakiki dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, iaitu at-ta'rif bi al-had. Okey, ada yang menamakannya sebagai at-ta'rif al-mantiki bi al-had dan ada yang menamakannya dengan nama ringkas at-ta'rif bi al-had. Dan yang lain, satu lagi bahagian ialah at-ta'rif bi ar-ras. Okey, ataupun at-ta'rif al-mantiki bi ar-ras. Okey, ta'rif bil had bi al-had dapat dibahagikan kepada dua bahagian kecil, iaitu at-ta'rif bi al-had at-tam. Okey, at-ta'rif bi al-had at-tam. Dan bahagian kecil yang kedua ialah at-ta'rif bi al-had an-naqis. Okey, dua bahagian untuk at-ta'rif bi al-had ialah, Ustazah ulang lagi sekali, at-ta'rif bi al-had at-tam dan juga at-ta'rif bi al-had an-naqis. Manakala pembahagian bagi at-ta'rif bi ar-ras, okey, at-ta'rif bi ar-ras juga dapat dibahagikan kepada dua bahagian kecil, iaitu yang pertama at-ta'rif bi ar-ras at-tam dan juga yang kedua at-ta'rif bi ar-ras an-naqis. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Pembahagian kecil untuk at-ta'rif bi ar-ras ialah yang pertama at-ta'rif bi ar-ras at-tam dan yang kedua at-ta'rif bi ar-ras an-naqis. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, kita teruskan dengan perbincangan tentang bahagian pertama daripada at-ta'rif al-mantiki. Okey, baik. Sebelum itu, kita bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan at-ta'rif al-mantiki atau dikenali juga dengan nama at-ta'rif al-hakiki. Ta'rif al-mantiki ialah ta'rif yang dibuat adalah jelas dan tidak ada keraguan. Okey, jelas dan tidak ada keraguan atau kesamaran. Okey, iaitu ta'rif itu dibuat dengan bersifat jami' dan mani'. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Ta'rif al-mantiki ataupun ta'rif al-hakiki ialah ta'rif yang dibuat adalah jelas dan tidak ada keraguan atau kesamaran. Okey, maksud lain, ta'rif yang dibuat itu bersifat jami' dan mani'. Apakah yang dimaksudkan dengan jami' dan apakah yang dimaksudkan dengan mani'? Okey, jami' bermaksud ta'rif yang dibuat itu meliputi semua objek yang ditakrifkan. Manakala mani' pula ialah mengeluarkan objek yang tidak berkaitan dengan ta'rif yang diberikan. Okey, Ustazah harap perkataan jami' dan mani' ini dapat difahami dengan baik. Okey, kerana adanya jami' dan mani' inilah yang menyebabkan ta'rif ini dikenali sebagai ta'rif al-hakiki atau ta'rif yang sebenar. Baik, sekarang kita teruskan dengan bahagian at-ta'rif al-mantiki atau bahagian at-ta'rif
al-hakiki. Okey, bahagian yang pertama ialah at-ta'rif bi al-had. Okey, at-ta'rif bi al-had. Apakah yang dimaksudkan dengan at-ta'rif bi al-had? Okey, at-ta'rif bi al-had ialah sesuatu penjelasan atau sesuatu pengertian, sesuatu penjelasan atau sesuatu pengertian dengan kesempurnaan. Okay, mengenai hakikat sesuatu perkara yang hendak ditakrifkan itu dengan menyebut sifat asasi dan unsur asasi pada perkara yang hendak ditakrifkan. Okay, ada dua perkara penting di situ. Okay, bila kita nak beri takrif bi al-had, kita perlu menyebut sifat asasi dan juga unsur asasi yang ada pada benda yang hendak ditakrifkan. Baik, takrif bi al-had dapat dibahagikan kepada dua bahagian kecil. Okay, iaitu yang pertamanya at-ta'rif bi al-had at-tam dan yang kedua at-ta'rif bi al-had an-naqis. Apa perbezaan di antara kedua-dua bahagian ini? Baik, at-ta'rif bi al-had at-tam ialah takrif yang dibuat atau dibawa dengan menyebut sifat asasi yang sempurna yang terdiri daripada al-jins al-qarib dan al-fasal al-qarib. Masihkah anak-anak pelajar ingat apakah yang dimaksudkan dengan al-jins al-qarib dan al-fasal al-qarib? Okey. Perkataan ini berkait rapat dengan tajuk yang telah kita belajar sebelum ini, iaitu kuliah khamsah. Okey, kuliah khamsah di mana di dalamnya ada 5 unsur ataupun 5 bahagian kuliah khamsah. Yang pertamanya adalah al-jins, yang kedua an-naw', yang ketiga al-fasal, yang keempat al-khas dan yang kelima al-ardul am. Jadi untuk takrif bi al-had at-tam ini, dia memasukkan di dalam takrif yang dibuat menggunakan perkataan daripada al-jins al-qarib dan al-fasal al-qarib. Cuba kita lihat apakah contoh untuk at-takrif bi al-had at-tam. Okey, contoh di sini manusia. Apakah takrif yang boleh kita berikan untuk manusia mengikut skop at-takrif bi al-had at-tam? Okey, skopnya mestilah menyebut al-jins al-qarib dan al-fasal al-qarib. Jadi, takrif yang boleh kita berikan untuk manusia ialah haiwan an-natik. Haiwan an-natik. Okey, huraian bagi contoh ini, haiwan ialah jins al-qarib. Okey, haiwan. Penggunaan perkataan haiwan ialah al-jins al-qarib kerana haiwan merupakan jenis yang paling hampir dengan manusia. Okey, kita gunakan haiwan, kita memilih perkataan haiwan untuk memberi takrif manusia kerana haiwan merupakan al-jins al-qarib yang paling hampir dengan manusia. Manakala an-natik. Kenapa kita memilih perkataan an-natik untuk memberi takrif bagi manusia? Okay, kerana an-natik ialah al-fasal al-qarib, pembeza. Okay, pembeza yang paling hampir, yang paling jelas. Okay, kerana ia menjadi perbezaan yang jelas untuk membezakan di antara manusia dengan makhluk lain. Baik, seterusnya kita tengok pula pada bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua di bawah at-ta'rif bi al-had. Okey, bahagian yang kedua ini ialah at-ta'rif bi al-had an-naqis.
Okay, at-ta'rif bil-had an-naqis. Apakah yang dimaksudkan dengan at-ta'rif bil-had an-naqis? Okay, ia ialah ta'rif yang menyebut sifat asasi yang tidak sempurna. Okay, menyebut sifat asasi yang tidak sempurna terdiri daripada al-jins al-ba'id dan al-fasal al-qarib ataupun dengan membawa al-fasal al-qarib sahaja. Okey. Maknanya untuk ta'rif bil-had sama ada ia adalah at-tam ataupun an-naqis masih lagi menyebut sifat asasi yang ada pada benda yang hendak ditakrifkan. Cuma perbezaannya sama ada menggunakan sifat asasi yang sempurna ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok di sini, ta'rif bil-had an-naqis menggunakan al-jins al-ba'id dan al-fasal al-qarib, ataupun mungkin juga kita boleh memberikan ta'rif mengikut at-ta'rif bil-had an-naqis ini dengan menyebut al-fasal al-qarib sahaja. Cuba kita lihat contoh. Okey, contoh yang pertama, apakah ta'rif manusia? Okey, manusia ialah jisim yang berfikir. Manusia ialah jisim yang berfikir. Okey, jisim merupakan al-jins al-ba'id bagi manusia. Okey, jisim adalah al-jins al-ba'id bagi manusia. Manakala berfikir adalah al-fasal al-qarib. Bagi contoh yang kedua pula, manusia ialah an-natiq. Manusia ialah an-natiq ataupun berfikir sahaja. Okey, kita memberikan ta'rif manusia sebagai berfikir. Kalau orang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan manusia? Manusia ialah berfikir. Jadi di situ, ta'rif yang diberikan hanya menggunakan al-fasal al-qarib sahaja. Okay, jika ini keadaannya, maka contoh ini termasuk dalam kategori at-ta'rif bil-had an-naqis. Okay, seterusnya, para pelajar sekalian, kita pergi pada pembahagian yang kedua, at-ta'rif al-mantiki atau at-ta'rif al-haqiqi. Okay, ta'rif bahagian yang kedua ialah at-ta'rif bil-ras. Okay, apakah maksudnya? At-ta'rif al-ras ialah ta'rif yang menggunakan sifat-sifat luaran yang lazim bagi sesuatu yang ditakrifkan. Jika tadi, bila kita membincangkan tentang at-ta'rif bil-had, dia menggunakan sifat-sifat asasi, unsur-unsur asasi yang ada pada benda tersebut. Tetapi, bila kita menyebut tentang at-ta'rif bil-ras, ta'rif ini menggunakan sifat-sifat luaran. Okey, berbeza daripada sifat-sifat asasi tadi. Baik, bahagian at-ta'rif al-ras juga dapat dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama at-ta'rif bil-ras at-tam. At-ta'rif bil-ras at-tam, dan yang kedua at-ta'rif bil-ras an-naqis. Okey, kita tengok penjelasan lanjut tentang at-ta'rif bil-ras at-tam. At-ta'rif bil-ras at-tam ialah ta'rif yang menggunakan jins qarib dan khassah. Okey, dua unsur yang digunakan di dalam ta'rif bentuk ini ialah jins qarib dan khassah. Okey, contohnya. Okey, apabila memberi ta'rif bagi manusia, kalau mengikut bahagian ini, manusia ialah haiwan ad-dhahik ataupun manusia ialah haiwan yang ketawa. Haiwan merupakan jins qarib bagi manusia. Manakala ad-dhahik adalah khassah bagi manusia. Bahagian yang kedua, at-ta'rif bil-ras an-naqis. Okay, at-ta'rif bil-ras an-naqis ialah
takrif yang berlaku dengan menyebut al-jins al-ba'id dan al-khassah. Okey, satu ataupun hanya dengan menyebut al-khassah sahaja. Okey, contohnya, apakah yang ditakrifkan dengan manusia? Okey, manusia ialah jisim yang ketawa. Dalam takrif ini, takrif pertama ini, kita lihat jisim itu merupakan jins ba'id bagi manusia, manakala ketawa adalah khassah bagi manusia. Contoh yang kedua, apakah yang ditakrifkan dengan manusia? Okey, manusia ialah ketawa. Okey, di sini takrif ini hanya menyebut perkataan al-khassah sahaja, iaitu ketawa. Baik, seterusnya kita lihat pula pembahagian. Kalau tadi kita tengok pembahagian at-ta'rif al-mantiki, sekarang kita lihat bahagian kedua daripada pembahagian at-ta'rif, iaitu at-ta'rif ghairu mantiki. At-ta'rif ghairu mantiki dapat dibahagikan kepada 5 seperti yang telah para pelajar lihat di sini. Baik, yang pertama adalah at-ta'rif bil-isyarah. At-ta'rif bil-isyarah. Yang kedua, at-ta'rif bil-misal. At-ta'rif bil-misal. Yang ketiga, at-ta'rif bil-muradif. At-ta'rif bil-muradif. Yang keempat, at-ta'rif bil-salb. At-ta'rif bil-salb. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah at-ta'rif bil-majaz. Ustazah ulang lagi sekali. 5 bahagian daripada at-ta'rif ghairu mantiki ialah, yang pertama, at-ta'rif bil-isyarah. Yang kedua, at-ta'rif bil-misal. Yang ketiga, at-ta'rif bil-muradif. Yang keempat, at-ta'rif bil-salb. Dan yang terakhir, yang kelima adalah at-ta'rif bil-majaz. Apakah maksud di sebalik nama-nama yang telah diberikan untuk setiap bahagian dari at-ta'rif ghairu mantiki? Baik. Bahagian pertama, at-ta'rif ghairu mantiki ialah at-ta'rif bil-isyarah. Para pelajar mungkin mendapat gambaran bila disebut perkataan al-isyarah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-isyarah? Ta'rif bil-isyarah ialah ta'rif yang dibuat dengan mengisyaratkan kepada benda yang hendak ditakrifkan itu. Kita menunjuk. Sebagai contohnya, Hasan bertanya kepada Ali mengenai unta. Apakah yang dimaksudkan oleh unta, wahai Ali? Lalu Ali tidak memberi takrifnya secara mantiki, tetapi menunjukkan inilah unta. Dengan memberi isyarat. Ataupun dengan soalan lain, contoh lain. Sebagai contohkah, apakah yang dimaksudkan dengan buku? Ini buku. Bila kita menunjukkan benda itu, maka itu adalah at-ta'rif bil-isyarah. Ustazah harap pelajar-pelajar dapat jelas untuk bahagian yang pertama, at-ta'rif ghairu mantiki. Baik, seterusnya adalah at-ta'rif bil-misal. At-ta'rif bil-misal. Ta'rif bil-misal ialah ta'rif yang dibuat dengan membawa contoh, memberi misal. Contohnya, Hasan bertanya kepada Ali tentang kenderaan. Wahai Ali, apakah yang dimaksudkan dengan kenderaan? Jadi, Ali tidak memberikan takrifnya secara mantiki, tetapi Ali menyatakan kenderaan ialah
kereta, kapal terbang dan kereta api. Okey, itu adalah contoh-contoh kenderaan. Okey, sama juga dengan contoh yang lain. Jika seseorang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan makanan? Maka orang yang menjawab mengatakan makanan ialah nasi goreng, laksa, spaghetti dan sebagainya dengan memberikan contoh-contoh makanan. Okey, itu semua adalah penerangan bagi at-ta'rif bil-misal. Seterusnya, yang ketiga, at-ta'rif bil-muradif. Ta'rif bil-muradif. Ta'rif bil-muradif ialah ta'rif yang dibuat dengan membawa erti, membawa syarah ataupun maksud yang sama dengan perkataan yang ditanya. Sebagai contohnya, seseorang itu bertanya, apa itu kacak? Maka orang yang ditanya menjawab, kacak itu tampan. Okey, contoh lain. Apakah yang dimaksudkan dengan cantik? Cantik itu comel. Sebagai contohnya lah. Okey. Yang seterusnya adalah bahagian ta'rif ghairu mantiki yang keempat. Okey, bahagian yang keempat ialah at-ta'rif bi as-salb. Okey, at-ta'rif bi as-salb, iaitu penafian. Okey, penafian. Ta'rif yang dibuat dengan membawa pengertian sebaliknya atau negatifnya ataupun lawannya. Okey, contohnya. Okey, bila seseorang tanya, apakah ta'rif bagi baru? Okey, ta'rif bagi baru, baru ialah tidak buruk dengan membawa perkataan tidak. Okey, negatif bagi perkataan baru. Ataupun contoh lain, apakah sihat? Sihat ialah tidak sakit. Apakah sakit? Sakit ialah tidak sihat. Okey, dengan membawa datang perkataan negatif bagi ta'rif tersebut. Baik, seterusnya bahagian ta'rif ghairu mantiki yang kelima. Okey, bahagian ta'rif ghairu mantiki yang kelima ialah at-ta'rif bi al-majaz. Okey, at-ta'rif bi al-majaz. At-ta'rif bi al-majaz ialah ta'rif yang dibuat dengan membawa pengertian secara simbolik ataupun kiasan. Okey, tidak secara langsung. Okey, contohnya bila seseorang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan guru? Okey, guru ialah lilin yang sanggup membakar diri untuk menerangi orang lain. Okey, contoh yang diberi ini adalah berbentuk majaz ataupun secara simbolik yang boleh menyebabkan berlaku kekeliruan lah sebab ada penggunaan perkataan lilin. Okey. Tetapi ini adalah contoh bagi at-ta'rif bi al-majaz. Okey, secara kesimpulannya, bahagian ta'rif ghairu mantiki ini dapat dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama at-ta'rif bi al-isyarah, iaitu ta'rif dengan menunjukkan kepada benda yang hendak ditakrifkan itu. Okey, bahagian yang kedua ialah at-ta'rif bi al-amsal ataupun bil misal. Okey, dengan memberikan contoh bagi perkataan yang ditanya. Bahagian yang ketiga bagi ta'rif ghairu mantiki ialah ta'rif bi al-muradif, iaitu dengan membawa datang erti atau maksud yang sama dengan perkataan yang ditanya. Bahagian yang keempat ialah at-ta'rif bi as-salb, iaitu ta'rif yang dibuat dengan membawa pengertian sebaliknya atau negatifnya atau lawan bagi perkataan yang hendak ditakrifkan. Dan bahagian terakhir bagi ta'rif ghairu mantiki ialah at-ta'rif bi al-majaz. Okey, iaitu membuat
takrif dengan membawa pengertian secara simbolik atau kiasan bagi takrif yang ditanya. Jadi Ustazah harap para pelajar dapat mengetahui bahagian-bahagian at-ta'rif, bahagian-bahagian at-ta'rif mantiki ataupun at-ta'rif al-haqiqi, dan bahagian-bahagian ta'rif ghairu mantiki beserta contoh-contoh bagi setiap bahagian-bahagian tersebut. Dan Ustazah harap juga semoga para pelajar dapat menjawab soalan-soalan yang telah Ustazah kemukakan pada awal pembelajaran kita tadi setelah mempelajari tajuk ini bersama-sama. Jadi Ustazah doakan semoga semuanya mendapat manfaat daripada apa yang Ustazah sampaikan hari ini dan semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.